Baik, hukum tentang main muzik dalam masjid. Pertama, kita katakan sumber-sumber yang ada pada kita. Memang para sahabat tidak pernah bermain alat-alat muzik dalam masjid. Allahumma illa di sana Sahih Bukhari menceritakan seorang ataupun kumpulan daripada Habsyah yang datang menari tarian perang dalam masjid Nabi SAW. Cuma ulama' masih berselisih sebagai disebut Fathul Bari, sama ada Rasulullah berada masjid, mereka bermain di luar, atau mereka menari dalam masjid. Pendapat yang kuat, mereka menari dalam masjid tarian perang, bukan tarian ahli fasik. Tuan-tuan jangan lihat tengok tarian ahli fasik. Tarian perang. Tarian perang ni dia tak bergerak banyak. Dia tak bergerak banyak berbanding tarian ahli fasik. Macam tahan kencing, tahan bergerak, tarian ahli fasik. Tarian perang ni tuan-tuan, tarian yang simple. Kerana itu berlaku di zaman Nabi SAW. Ada pun permainan alat-alat muzik dalam masjid. Jadi sifat masjid ni tuan-tuan, fi buyutin azinallah, pada rumah, pada tempat di mana Allah mengizinkan an yurfa'asmuhu, diangkat namanya, maka yang diangkat ialah nama Allah. Nabi SAW menyatakan, ala kullukum munajin rabbahu, ketahuilah semua orang sekarang sedang bermunajat kepada Allah. Maka fala yarfa'anna ba'dukum ala ba'din wa la yu'ziyanna ba'dukum ala ba'din, maka jangan sesekali ada orang angkat suara mengganggu orang lain atau menganiaya dengan suaranya akan orang lain. Oleh kerana dalam masjid ni tuan-tuan, semua tempat yang kita nak buat macam-macam ibadat, baca Quran, tempat kita tak boleh khusus, kena ikut saya je, tak. Ini rumah Allah, tak ada orang boleh wujudkan satu bentuk ibadat je. Saya bebas, ini rumah Allah, bukan rumah kamu. Saya nak sembahyang sunat, saya nak baca Quran, saya nak belajar, itu hal saya lah. Sebab ini rumah Allah dan Allah izinkan diangkat namanya. Maka tuan-tuan, bila kita buat memainkan muzik di rumah-rumah Allah, maka saya tahu golongan yang berhujahkan boleh, mereka ada dalil-dalilnya, kita tak nafikan. Mereka ada dalil-dalil sebab kata mereka, kami muji Rasulullah, gendang. Dan dulu ada syair yang menyebut Allahumma la aisha illa aishal akhirah, yang Nabi dendangkan dalam masjid. Ya benar. Tapi tuan-tuan, kita pergi kepada yang originalnya. Sama-sama kita lihat yang originalnya. Adakah Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in rahmatullahi alaihim ajma'in, memainkan muzik dalam masjid secara originalnya? Mereka berkata gini, bukankah tidak ada halangan? Baik, kamu kata tidak ada halangan secara dalil. Adakah perbuatan itu warid, berlaku, dilakukan oleh Rasul SAW, para sahabatnya, para tabi'innya, zaman-zaman terpilih Islam? Adakah mereka buat atau tidak? Itu je soalannya. Itu je soalan. Kalau kata tak buat, maka saya kata lebih baik tidak buat. Kalau kata ada dalil, kata boleh, baik, itu dalil. Mereka buat atau tidak? Soalannya, mereka buat atau tidak? Mereka buat. Kita kembali pada Ibn Umar tadi yang mengikut Rasulullah SAW. Walau saya tak nafikan dalil itu ada ruang untuk membenarkan perbuatan itu, ada ruang, saya tidak menafikan. Tetapi kita pergi say original, ada atau tidak? Jawab secara ilmiah. Benar Rasulullah, para sahabat menyuruh gendang dalam masjid atas nama selawat sekalipun? Benar atau tidak? Atau ia berlaku di luar masjid lebih baik, di tempat yang mana saya katakan ibadat macam-macam? Tuan-tuan, yang boleh mengangkat suara dalam masjid hanya seorang. Hanya seorang, selain daripada imam dan bilal, ialah ulama yang mengajar, yang mendidik manusia. Dibenarkan mengangkat suara kerana masalah yang umum. Kita nak cerita halal dan haram. Tuan-tuan, sedang kita bercakap, orang sembahyang tu, dia tu betulkan tangan, sebab dia perasan ustaz tu tegur dia tengah sembahyang. Jadi di situ ada teguran. Yang boleh angkat suara selain daripada bilal dan imam ialah seorang ulama yang mengajar dan mendidik. Maka lain pada itu rendahkan suara. Lain pada itu suara kita tidak perlu dikuat-kuatkan. Tidak sesuai dengan norma Allah Ta'ala. Ini pandangan dan pendapat saya. Dan saya kata ini pandangan dan pendapat saya. Secara original tuan-tuan tak akan jumpa. Tapi tuan-tuan nak berhujah dalil begini pusing-pusing, boleh. Tapi kita secara murni, secara suci hati, secara kita nak kebaikan bersama, sesuai atau tidak? Tanya balik, sesuai atau tidak? Maka terpulang pada kita. Kalau kita rasa tak sesuai, maka surah masjid kita tak payah buat. Senang cerita. Orang tu kata, saya rasa sesuai, buatlah kamu. Terpulang dengan buatlah.
Kita tidak mahu wujudkan satu konflik besar. Satu konflik sebab dia bukanlah ijma' ulama' atau sebagainya. Tapi secara original tuan-tuan, seorang yang belajar, mengaji, yang mengkaji, tidak akan redha benda itu berlaku. Apatah lagi kalau diikuti dengan tarian pula. Kadang-kadang tarian ni, walaupun ni tarian orang fana kata, dah fana duduk keluar masjid lah, tak payah fana dalam masjid, dah fana. As-Suyuti menggelarkan mereka sebagai orang yang kurang akal, yang berzikir menggunakan alat muzik. Ini fatwa Suyuti dan Hawilil Fatawa. Syekh Haji Kurdi, seorang pakar, salah seorang daripada ahli majlis ulama sedunia, juga melihat orang yang berzikir menggunakan kompang, orang yang mukhtalul aql, akal tak betul, kan tidak warid daripada mana-mana perbuatan salafus soleh. Kata Imam kita Syafi'i, menggunakan muzik sebagai medium untuk zikir, ini perbuatan sufi-sufi yang kononnya mencari alternatif kekhusyukan yang mereka hilang tadi. Lalu mereka jumpa dalam alat muzik. Sebenarnya mereka khusyuk dengan alunan alat muzik, bukan kebesaran Allah. Sebab alat muzik sedap sangat, dong dong dong, bunyi terasa dong dong macam tu. Bukan kerana kebesaran kalimah-kalimah Allah. Kalau kebesaran kalimah Allah cukup, saya menyebut Allah naik bulu roma saya, sudah cukup. Dan nama Allah yang kita rasakan, yang kita letakkan nilai yang cukup tinggi. Atau bila saya sebut Rasulullah, sudah cukup menjadikan saya terdiam. Alhamdulillah bin Umar tuan-tuan, bila sebut je Rasulullah, maka dia akan menangis automatik. Tak perlu genang pun, tak perlu burdah, tak perlu qasidah. Dia lalu rumah Rasulullah, dia pejam mata, dia ingat kenangan Rasulullah SAW, maka dia menangis. Dan itulah cara mereka ingat Rasulullah. Kita dah gendam menangis sebab penat tangan tu, tak Allah penat, makanan pula sikit dan sebagainya. Kita takut menangis tak betul lah. Atau menangis disebabkan alunan tu sedap, bukan kerana penghayatan tu, lagu tu sedap. Macam orang zikir munajat tu lah, menangis zikir munajat, keluar kat luar isap rokok 4 batang. Tadi menangis, ingat berhenti dah rokok, zikir menangis, astaghfirullahalazim. Rupanya dia punya alunan tu sedap, alunan tu masuk ke telinga terlalu masyuk, tapi hati tetap keras macam batu. Itu kita tak betul tu. Zikir munajat di songsang di kat situ, dia tidak memberikan impak pada hati, dia beri impak pada telinga. Sebab tu orang kalau menangis zikir munajat, kita tak rasa, tak heran pun. Sebab bila dia keluar serupa, dia tak akan berubah apa-apa. Kalau zikir macam ni tuan-tuan, maka zikir ni kita katakan kurang memberi kesan pada penghayatan sebenar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.